Cintai alam sekitar merupakan antara slogan kempen kerajaan dalam menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar bagi menjaga tempat tinggal dan kualiti kehidupan. Selain itu, telah banyak kempen yang telah dilaksanakan bagi tujuan yang berkaitan seperti Cintai Sungai Kita, kempen Kitar Semula dan Hari Tanpa Beg Plastik. Kini, budaya hijau menjadi satu amalan dan banyak tempat di Malaysia yang mengamalkan konsep hijau seperti tong sampah kitar semula dan penggunaan beg kitar semula berbanding penggunaan beg plastik di pusat beli belah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah mengadakan kembara bersama media. Ia bagi memberi informasi tentang kepentingan alam sekitar dan kenapa kita harus menghargainya. Program kembara bersama media Anjura UKK ataupun Unit Komunikasi Program NRI ini boleh dijadikan sebagai satu wadah kerjasama bincang di antara media masa dengan NRI bagi membantu memaparkan atau highlight usaha-usaha yang dibuat oleh NRI dan jabatan-jabatan di bawahnya ke arah menerajui pengurusan sumber asli dan pemeliharaan alam sekitar. Destinasi kembara yang pertama adalah Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan yang terletak 23 km dari Temerloh Pahang. Pusat konservasi ini bermula dengan penemuan 2 ekor seladang. Faktor populasi yang kecil menyebabkan seladang ini diwartakan sebagai haiwan yang berpotensi pupus. Program konservasi seladang berkembang pada tahun 1982 dan kini dianggarkan terdapat 400 ekor di seluruh Semenanjung. Sekarang ini dalam kawasan pedok kita ada dalam lebih kurang 35 ekor seladang, 17 betina dan 18 jantan. Kelahiran terbaru 3 ekor anak seladang lah. Yang paling baru adalah dalam pedok A ni, bernama Wasatiyah. Pusat konservasi berperanan menjaga haiwan ini sehingga ianya sudah bersedia kembali ke hutan. Namun penyesuaian haiwan kandang kepada liar memerlukan masa dan kajian yang terperinci. Sekiranya haiwan ini belum bersedia, maka ia tidak dapat bertahan di hutan. Usaha konservasi daripada perkhidmatan sendiri sekarang ni, kita memang biarkan seladang. Lepas tu kita ada program pelepasan untuk melepaskan dia di habitat asal baliklah, sebab kita tahu dia punya populasi dalam liar dah berkurangan. Itulah tujuan sebenar kita, untuk kembalikan balik bilangan dalam hidup dalam kawasan liar. Kembara dapat melihat kandang atau dipanggil padok yang luas disediakan oleh beri taklimat sebelum masuk ke Taman Negara. Selesai program, kembara dikejutkan dengan kehadiran 2 ekor tapir yang berada di luar dewan. Namun yang peliknya, tapir ini sedikit pun tidak terasa terancam dengan kehadiran kami. Barangkali sudah terbiasa dengan bau manusia. Ini adalah antara yang paling menarik yang ada di Taman Negara ini, di mana kita dapat melihat dengan lebih dekat haiwan liar seperti tapir ini. Program diteruskan dengan penjelajahan hutan waktu malam. Menurut pegawai Taman Negara ini, haiwan liar lebih cenderung ditemui pada waktu malam. Haiwan suka mencari makanan pada waktu malam. Terdapat pelbagai serangga yang ditemui.
Namun penjelajahan berhenti di satu pondok pemerhati yang membolehkan kita melihat haiwan berkeliaran yang dipanggil bumbun. Terdapat rusa yang berkeliaran di bawah namun tidak dapat ditangkap oleh lensa kamera kami kerana terlalu gelap. Pada keesokan hari, penjelajahan diteruskan berjalan di dalam hutan dalam waktu siang pula. Berjalan kaki, menyusuri hutan belukar di Taman Negara ini bukanlah sesukar yang disangka kerana ia sudah mempunyai laluan yang telah disediakan bagi memudahkan pengunjung menikmati keindahan hutan. Pelbagai jenis pokok dapat ditemui. 100% hujan, kena sikit kan. Ini tujuan baner. Ada satu baner ni, dia menyimpan air. Dia menyimpan air. Perjalanan yang mengambil masa 30 minit itu menemukan kami sesuatu yang menakjubkan. Ia adalah titian kanopi terpanjang di dunia, iaitu sepanjang 550 meter. Pemandangan yang berbeza pada ketinggian 50 meter di atas tanah, ditambah dengan bunyian burung dan unggas, pasti berbaloi walaupun untuk mereka yang gayat. Jadi kita bagi kesedaran kepada semua pihak, termasuklah pihak-pihak badan bukan kerajaan juga turut membantu kita menjaga alam sekitar, especiallynya khazanah Taman Negara. Kerana kita tahu Taman Negara hutannya itu sendiri adalah pada usia 130 juta tahun yang lampau. Jadi sekiranya tidak dipelihara, maka kita takut generasi akan datang akan turut tidak dapat berpeluang menengok spesies-spesies seperti harimau, gajah, beruang, kucing hutan. Semasa melalui titian kanopi ini, terdapat pegawai yang menjaga di antara laluan untuk memastikan keselamatan pengunjung. Selesai titian kanopi, kembara meneruskan program menaiki bot menuju ke perkampungan orang asli. Perjalanan menyusuri sungai sangat mencabar, ditambah dengan jeram-jeram yang banyak. Sungai ini memang sesuai untuk acara water rafting. Namun, ia sedikit pun tidak menjatuhkan semangat peserta kembara. Ketibaan kami disambut baik oleh penduduk kampung Dedari. Perkampungan ini sememangnya telah dijadikan tempat perhentian para pengunjung untuk melihat sendiri penduduk asli Taman Negara. Mereka masih mengamalkan cara hidup tradisional seperti berburu. Di kampung ini, kami diperkenalkan oleh pegawai perhilitan kepada penduduk tempatan dalam bahasa orang asli. Kemudian kami diberi peluang melihat bagaimana membuat sumpit dan menggunakannya. Selain itu, diadakan demonstrasi menghidupkan api cara tradisional. Handphone. Hari dia makan tongkat ali apa semua ni. Bara api tadi ke dalam daun atap dia. Sebab dia akan congkelkan dengan menggunakan anak panah. Lepas tu dia blow. Nampak tak? Tu nampak yang hitam tu adalah bara api ya. Yang hitam tu dia keluar ampuk daripada kayu tadi. Dia akan blow. Nampak bara? Okey, terus blow api. Oh, api ya. Oi. Program yang terakhir pada petang itu ialah melawat santuari ikan kelah Lubuk Tenur. Perjalanan ke santuari ini agak mencabar kerana jeramnya yang cetek dan memerlukan kecekapan mengendalikan bot. Kadang-kadang bot pun boleh tersangkut. Setelah melalui beberapa jeram, akhirnya kami sampai ke Lubuk Tenur. Amat mengasyikkan melihat kelihatan badan ikan kelah, terutamanya dalam bilangan yang banyak. Peserta diberi peluang untuk memberi ikan kelah ini makan dan kalau mahu berenang bersama ikan pun boleh.
Acara kembali ini diakhiri dengan di mana peserta dibawa mengelilingi sungai di sekitar Sungai Pahang ini dengan melihat binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sungai.